Sekarang saya jemput Tuan Hasbi yang telah sabar menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang untuk saya turut sama membahaskan RUU Perbekalan Tambahan 2024-2025 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Dalam perbahasan ini saya ingin menyentuh beberapa perkara penting berkenaan dengan peruntukan tambahan termasuk keperluan belanjawan luar jangka, perancangan fiskal kerajaan serta langkah-langkah strategik dalam menghadapi cabaran ekonomi global. Tapi saya ingat sebahagian besar daripada cadangan ataupun idea yang dalam kepala saya ini pun dah disebut oleh Yang Berhormat Dr. Hatta tadi. Jadi saya boleh ringkaskanlah. Sebagaimana yang kita tahu, belanjawan tambahan ini ialah untuk melengkapi kekurangan ataupun kelemahan belanjawan tahunan kita. Tetapi sekiranya ada belanjawan ataupun perkara-perkara yang luar jangka itu yang berlaku secara berulang, maka saya melihat luar jangka yang berlaku secara berulang itu ialah satu yang boleh dijangka. Sebagai contoh, belanjawan tambahan untuk perbekalan keselamatan, pendidikan, kebersihan tadi, itu setiap tahun ada bajet tambahan. Jadi sepatutnya kementerian dah boleh menjangka. Tahun ini kita tambah 1.7 bilion, tahun lepas saya difahamkan 1.1 bilion bajet tambahan. Jadi itu sepatutnya saya mencadangkan dalam bajet penuh kita telah pun kita boleh buat unjuran itu. Begitu juga dalam bajet tambahan kita untuk skim penstabilan minyak tadi, COSS, sebelum ini pun ada bajet tambahan 1 bilion. Jadi benda luar jangka yang berlaku secara berulang ialah benda yang boleh dijangka. Kalau kita melihat beberapa persoalan yang saya ingat nak diajukan kepada kementerian ialah yang pertamanya berkait dengan kita punya pertambahan untuk bayaran khidmat hutang. Kalau kita tengok dalam perincian, dalam kita punya perincian ini, hutang negara kita ni ada dua yang besar lah. Satu, sekuriti kerajaan Malaysia ataupun yang kita kenal sebagai bond. Ini kalau orang Islam ini dia tak berapa gemar lah pasal dia melibatkan riba. Dan satu lagi ialah terbitan pelaburan kerajaan ataupun TPK ataupun apa saya ingat MGII. Ini yang kita kenali sebagai sukuk dan jumlah itu sama banyak. Jadi saya nak tanya juga apa usaha kerajaan supaya kita ke arah lebih banyak yang patuh syariah ini berbanding dengan yang masih melibatkan faedah ataupun riba itu. Dan kenapa pertambahan 700 juta ini berlaku sedangkan kita tahu dari segi jadual pembayaran hutang ini kita dah ada penjadualan dia. Apakah perkara luar jangka yang berlaku, adakah mungkin kejatuhan mata wang kita ataupun apa itu, saya ingat perlukan penangan daripada menteri lah. Kemudian yang seterusnya saya tengok dari segi minyak tadi, COSS tadi, kalau ikut dalam belanjawan awal tahun belanjawan penuh hari itu, kita memperuntukkan lebih kurang 845 juta sahaja untuk COSS. Jumlah itu adakah untuk 60 metrik tan, 60,000 metrik tan yang kita memang kita allocate setahun, dan bila kita tambah pula dengan hampir 1.1 bilion ini, adakah dia bertambah kepada 120 juta metrik tan. Jadi jumlah itu besar dan kita dengar penerangan daripada Menteri Timbalan Menteri Perdagangan pun dia menyebutkan bahawa sebenarnya bukan penyeludup luar negara, orang asing yang ambil, tapi yang ambil banyaknya ialah peniaga PKS kita. Tapi kita mana boleh terima lah penerangan itu, kita boleh terima supaya peniaga PKS, penjual penjaja ini dapat mengekalkan harga yang murah. Tapi apa usaha daripada kerajaan untuk mengatasi masalah itu supaya hak pengguna isi rumah ini, suri rumah yang masak ini tidak terjejas hanya kerana semata-mata kita nak mempertahankan hak mereka yang berniaga. Hari ini saya ingat tak ada wakil daripada KPDN SCP. Mungkin ini akan datang, saya ingat wakil-wakil kementerian yang melibatkan bajet tambahan pun ada lah kot, untuk sekurang-kurangnya mengambil saranan ataupun syur kita cadangan-cadangan ini. Kemudian yang tadi, yang idea yang sama dengan Yang Berhormat Dr. Hatta tadi ialah berkait dengan kita punya bajet untuk keselamatan dan kebersihan sekolah. Ini saya hadapi sendiri sebagai Yang di-Pertua PIBG, Datuk Yang di-Pertua. Ini cukup menyusahkan kita sekiranya kontraktor yang dipilih itu kadang-kadang kita tak kenal pun. Pekerja yang dipilih pun bukan orang kampung itu. Jadi bila ada berlaku isu umpamanya rumput tak dipotong, kebersihan yang teruk,
kita nak menghubungi kontraktor itu pun menjadi satu masalah. Kadang tak angkat call dan sebagainya. Kenapa tidak kerajaan memikirkan untuk menyerahkan kontrak yang begitu membumi ini, kerja-kerja yang bukan susah sangat nak bersihkan rumput sebagainya, bagi pada PIBG. Sebab saya nampak PIBG sekarang ni dah semakin tak relevan, tak ada kuasa apa pun, hanya menjadi jemputan untuk gotong royong, datang mesyuarat cari duit, itu saja. Tetapi kalau kontrak yang pembersihan ini diserahkan kepada PIBG ada kuasa, kan, nak lantik mungkin orang kampung situ untuk diberi sebagai lantik sebagai yang menguruskan pembersihan sekolah. Saya rasa orang nampak ada sikitlah signifikan PIBG ni. Saya harap ini mungkin wakil Kementerian Pendidikan boleh ambil perhatian dalam soal inilah. Kemudian yang seterusnya, peningkatan, saya balik sikit pada CUSS tadi, saya agak keliru dalam memorandum perbendaharaan ini. Dia justify kenapa dia meningkat sehingga 125% dalam bajet tambahan untuk CUSS ini ialah kerana peningkatan harga RBP palm oil untuk tahun 2024 tu 4,411 per metrik tan, berbanding dengan 4,031 per metrik tan tahun 2023. Kalau ikut dari segi peningkatan harga hanya meningkat 9.4%, tapi peningkatan bajet sehingga 125%. Jadi maknanya justifikasi yang ditulis dalam kertas memorandum ini tak justify kenapa peningkatan itu berlaku. Adakah kontraktor ataupun mereka yang mendapat kontrak membekalkan minyak masak subsidi ini kita tambah, ataupun jumlah yang mereka dapat itu kita tambah? Itu saya ingat harus dijelaskan supaya kita faham. Sebab nampak bajet bertambah tapi masalah minyak belum dapat kita selesaikan. Kemudian yang terakhir sekali, saya ingat berkait dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, kita bagi luluskan 400 juta bajet untuk universiti awam dan hospital pengajar. Saya sempat turun ke satu hospital pengajar, saya ingat bulan lepas, saya tanyalah kos. Dari segi kos tu saya tengok dari segi costing tu memang jauh lebih mahal berbanding dengan hospital kerajaan, tetapi murah sikit daripada hospital swasta. Jadi saya nak tanya kenapa itu berlaku sedangkan kita tahu bajetnya ialah daripada kerajaan. Saya ingat itu saja Datuk Yang di-Pertua. Apa pun saya mohon menyokong. Terima kasih Pak PSB.